Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita balik pada minggu ini, dan hari ini 14 Disember 2021 bersamaan dengan berapa dah? 9 Jamadil Awal. 9 Jamadil Awal 9 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Okey, malam ini kita menyambung pengajian kita ataupun perbincangan kita tentang ayat yang bermula dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, yang dibawakan kepada anda di mana sahaja anda berada, di Malaysia dan di luar Malaysia, melalui penseriman audio platform Zoom dan juga Facebook ataupun Meta yang baru ni. Baik, dan insya-Allah juga pada malam ini kita akan membicarakan tentang ayat 130 surah Ali Imran. Ayat 130 surah Ali Imran yang dapat disimpulkan sebagai tajuk larangan memakan riba dan saranan bertakwa. Baik. Sebagai pendahuluan, siri yang ke-17 pada malam ini, kalau sebelum ini kita telah pun menyentuh tentang riba, ayat riba, perihal riba ini pada siri ke-11, iaitu kuliah kita pada 26 Oktober yang lepas. Sebagai diskusi pertama mengenai riba dari sudut aspek pengharaman, ada 4 tahap kan. 4 tahap maknanya 4 ayat yang menyentuh tentang riba dan juga jenis-jenis riba lah. Okey. Dan pada malam ini kita sambung tema kedua, riba ini dari sudut larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman supaya meninggalkan amalan yang keji ataupun yang buruk ini. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, la ta'kulu riba, jangan kamu memakan riba ad'afan mudha'afah, secara berlipat kali ganda. Jangan kamu makan riba atau mengambil riba berlipat kali ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum, mudah-mudahan dengan takwa kamu tersebut, tuflihun, kamu akan berjaya. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat ini tuan-tuan merupakan ayat kedua yang berkaitan dengan riba yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah. Kan? Allah Taala turunkan di Madinah. Yang pertama ayat dalam surah Ar-Rum, yang tu di Mekah. Di Mekah kan. Dan ayat yang kedua
berkaitan dengan riba ini selepas perang Uhud. Dia punya latar belakangnya kan ada. Nanti kita tengok kejap lagi. Okey, selepas perang Uhud, bila berlakunya perang Uhud ini, mula-mula perang Badar, kemudian disusuli oleh perang Uhud. Okey, dan hampir 11 tahun selepas ayat pertama riba yang diturunkan di Mekah kan dalam surah Ar-Rum yang kita dah sentuh pada pertemuan siri ke-11 hari itu. Baik. Perbincangan. Apabila kita membaca ayat ini, mungkin kita boleh faham secara simpel lah. Wahai orang beriman, iaitu seruan Allah Ta'ala ini, dan kita ingat balik, refresh balik, apabila ada seruan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beriman, sudah tentu di sana, yakni selepas itu ada tanggungjawab yang tertentu yang Allah nak kita buat. Kan? Jadi tanggungjawab tadi itu sama ada dia berupa satu kewajipan ataupun juga suatu perkara yang amat dituntut untuk kita lakukannya. Ataupun juga perintah larangan. Kan larangan sebagaimana ayat ini, la ta'kulu riba, jangan kamu memakan riba, ini adalah perintah larangan. Yang maknanya larangan dari Allah Ta'ala kepada orang yang beriman supaya tidak mengambil ataupun memakan riba. Baik, balik pada cerita sini, ayat 130 surah Ali Imran ini mengingatkan umat Islam tentang kesilapan dalam perang Uhud. Kita maklum, dalam perang Badar umat Islam menang, dalam perang Uhud umat Islam tidak menang. Kan ada orang kata kalah, tak apalah kan, tak ada masalah kerana dia menjadi suatu iktibar pengejaran kepada umat Islam di sebalik siri-siri peperangan yang berlaku dalam sirah ataupun dalam sejarah Islam, sama ada semasa hayat Nabi SAW ataupun juga selepas kewafatan baginda. Kan ada menang, ada kalah kan, dan itu perkara lumrah lah. Cuma bila menang kan jangan terlalu happy kan, kerana kemenangan tadi anugerah Allah, dan kalau kalah pun sudah tentulah ada ibrah, ada pengejaran yang perlu dibuat penambahbaikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita dalam perang Uhud ini kita maklum apabila potensi kemenangan bertukar menjadi kalah. Poinnya apa? Tuan-tuan pun maklum tak? Kerana tidak mendengar arahan atau tidak patuh kepada perintah Nabi SAW. Kita dah cerita macam itulah kan, kecuali kuliah malam ini cerita bab perang Uhud, okey, boleh kita bincang secara detail satu persatu. Kan? Baik, jadi membawa kepada ramai yang mati syahid lah, 70 orang sahabat ini yang mati syahid, dan mereka meninggalkan anak yatim kan, manakala isteri itu dah jadi balu, dan juga orang tua, maknanya mak ayah mereka kan yang selaku warga emas misalnya, dan mereka ini siapa dia, those people ni, mereka ini anak yatim dan balu ini kan, dan orang tua ini yang memerlukan bantuan dan sokongan keuangan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Walaupun kita tahu bahawa suasana di Madinah pada masa itu ialah cukup serba sederhana, tapi nak kena ada, bahasa mudahnya nak kena ada duit lah kan, untuk nak meneruskan kelangsungan. Jadi keadaan seperti ini tuan-tuan, dia memerlukan bantuan yang diberikan kepada orang yang memerlukan, sama ada yang diberi itu sedekah. Berdasarkan kepada sedekah, bukannya riba kan. Jadi isunya ialah mana inilah latar belakang ayat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan seruan dan juga perintah jangan makan riba. Artinya kalau nak bagi duit, bagilah. Kalau maknanya pinjam 100, nah kan, sama ada diberikan sedekah lagi baik, ataupun diberi pinjam tanpa mengambil ataupun menentukan lebihan bayaran setelah cukup tempoh matang. Baik. Maka sejurus selepas mengisytiharkan bahawa umat Islam tidak boleh terlibat dengan
dalam transaksi riba, dalam urus niaga riba, apa jua yang melibatkan riba, Al-Quran memerintahkan mereka supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kan, kalau kita baca tadilah, wattaqullaha la'allakum, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Memang mudah untuk menyebutkannya, nak buat tu payah kan. Jadi bila bertakwa kepada Allah Ta'ala, buah atau hasilnya sudah tentulah akan mendapat tuflihun. Manusia tadi, orang mukmin tadi akan mendapat kejayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Baik, supaya mereka bertakwa kepada Allah, takut kepada neraka, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bersegera untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang mukmin kan, macam kita lah sendiri tak. Tapi kadang-kadang kita ni lupa sebab nama dah manusia. Kita buat salah kan, kita buat dosa, kita buat maksiat kan. Jadi patutnya kita ni bila kita dah tersedar, kita cepat-cepat beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunkan dosa aku ni terlupa, aku ni terleka, alpa dan seumpamanya lah kan. Jadi dengan menyifatkan orang beriman itu sebagai orang yang bertakwa, yang menafkahkan harta dia masa ada, dan kesusahan untuk membantu atau meringankan kesusahan orang yang memerlukan. Dalam konteks duit lah, contohlah kata dah, okey, rezeki saya, dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Kan, dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Saya terima 100 kan. Jadi saya kena faham bahawa duit yang aku dapat 100 ini, di dalam 100 itu ada rezeki orang lain. Berapa terpulang pada kita lah. Mungkin kita nak bagi RM1, mungkin kita nak bagi RM10, terpulang kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini juga jelas melarang riba dengan mengatakan la ta'kulu riba. Jangan kamu memakan riba. Ini boleh fahamlah kan, memakan maknanya mengambil. Ta'kulu ni asalnya makan. Tapi kita boleh fahamlah. Kalau budak-budak ni mungkin ditanya bagaimana riba tu, macam mana nampak tak riba ni? Riba tak nampak, dia bukannya macam buku tak kan? Dia benda yang tak nampak. Tapi kita faham bahawa benda tadi ada yang berupa tambahan daripada modal asal kan. Itu riba tak? Saya pinjam RM10 daripada misal kata si A lah. Okay, dia kata okey, boleh kamu kena bayar balik tambah RM10. Bermakna saya kena bayar RM110 dan lebihan RM10 itulah yang dikira sebagai riba. Kan? Sebab ada dah syarat awal. Baik, dalam menjelaskan pengertian riba, seperti yang digunakan dalam ayat di atas, Imam At-Tabari. Ini biasalah kita selalu dengar kan, antara yang menjadi rujukan utama saya lah. Saya merujuk kepada beberapa kitab tafsir klasik seperti Tafsir At-Tabari yang ditulis ataupun yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Kemudian yang topnya seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Qurtubi, dan juga beberapa tafsir kontemporari seperti Tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahab Al-Zahili, dan juga yang Malaysia punya Tafsir Muttaqin oleh Dr. Hai Abdul Syukur. Itu sekadar beberapa sampel lah yang menjadi rujukan saya bila berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Baik. Dia kata apa? Imam Tabari kata, janganlah kamu memakan riba setelah kamu masuk Islam. Kan? Ini realiti masyarakat kan? Sebagaimana kamu makan sebelum Islam. Cara orang Arab sebelum Islam menggunakan riba ialah salah seorang daripada mereka ada hutang yang perlu dijelaskan pada tempoh yang tertentu. Apabila tarikh tu tiba, cukup tempoh lah. Kita kata okey 1 Disember lah kan. Contohlah kata tak. Jadi tuan punya hutang okey, minta bayar daripada si penghutang. Maka si peminjam tadi tu dia akan kata, okey, boleh tak saya nak minta tangguh. Maka tuan punya hutang kata, okey, boleh dengan syarat aku akan tambahkan harta kamu. Yang maknanya
kena tambahkan. Dan bila tambah, saya dah sebutkan dalam kuliah pada siri yang ke-11 dahulu, konsep riba jahiliah ini ialah ad'afan mudha'afah, iaitu kalau pinjam 100 maka digandakan menjadi 200. Okey, cukup tempoh pula, janjilah bila 3 bulan kan tarikh bayar, cukup tempoh tak mampu juga tak apa kan, don't be khawatir, aku tambah kan, ganda sekali lagi daripada apa panggil duit asalnya 100, okey diganda menjadi 200 dan tak boleh bayar lagi 200 itu diganda menjadi 400 kan, ad'afan mudha'afah, dan begitulah seterusnya sehingga hutang tadi itu berlipat kali ganda daripada modal asal ataupun wang pokok yang dipinjam oleh si penghutang tadi daripada si pemiutang. Kan? Baik, cara memperbanyakkan riba pada zaman jahiliah juga disebutkan. Misalnya di sini riba pada zaman jahiliah ialah daripada gandaan, dia ada dua lah kan, wang dan barang. Masa itu masih lagi menggunakan sistem barter kan, walaupun Nabi SAW memperkenalkan kan dinar dan dirham ini pelan-pelan, tapi betul lah kan, dari sudut nak tukar secara keseluruhan ia memerlukan masa lah. Okey, wang dan barang, barter system, dan juga umur ternakan. Umur ternakan maksudnya boleh faham kan? Kalau pinjam kambing umur berapa? 2 tahun ataupun setahun lah, maka digantikan dengan yang macam mana kan, nak yang sama ataupun mesti yang lebih. Kalau yang lebih itu dah jadi riba. Apabila matang tempoh hutang, tuan punya hutang akan kata kepada si peminjam, adakah kamu akan bayar hutang saya ni kan, ataupun aku tambah hutang kamu. Benda ni dari sudut poinnya sama je lah. Jika penghutang ada sesuatu, okey, makna dia ada duit lah katakan, ataupun ada barang, dia akan bayar. Jika tidak, maka umur ternakan tadi yang nak dilunaskan akan ditambah. Kan? Sama ada duit ataupun barang ataupun umur ternakan. Kan? Biasa kita hari ni dalam konteks moden, duit je lah. Jika hutang dalam bentuk wang atau barang, hutang akan digandakan untuk dibayar dalam 1 tahun, dan itu pun jika penghutang sampingan tak dapat bayar, maka hutang digandakan. 100 dalam 1 tahun boleh jadi 200. Kalau tak bayar juga, hutang akan ditambah sehingga 400, dan begitulah akan berganda mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua pihak yang berkontrak tadi. Jadi 400 tak boleh bayar juga, jadi 800, jadi 1,600, jadi seterusnya lah. Akhirnya berlipat kali ganda. Kalau dulu orang kampung kita tak boleh bayar hutang, akhirnya tanah digadaikan kan, tanah digadaikan dan dah diambil menjadi hak milik orang kaya dalam kampung kita. Ini yang berlaku zaman tok nenek kita lah kan, namun dalam geran nama tok nenek kita, tapi dah tak dapat nak bayar, dan inilah yang telah berlaku kan, sebahagian lah. Baik, cerita-cerita berkaitan dengan riba jahiliah ini di dalam kitab-kitab tafsir ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ia adalah suatu amalan biasa. Ini zaman jahiliah ni kan, amalan biasa. Tuan-tuan kena ingat, realiti di Madinah ialah orang Yahudi zaman tu kan, kerana orang Arab daripada Aus dan Khazraj masih lagi kaum yang kurang maju, dan apatah lagi pula kalau kita nak cari satu lagi iaitu A'rab kan, A'rabi, orang Badui lagilah, bermakna Yahudi yang menguasai ekonomi di Madinah. Jadi bila Yahudi ni menguasai ekonomi di Madinah, amalan sesama dia haram, tak boleh dikenakan riba sesama orang Yahudi, tetapi menjadi suatu kemestian untuk mereka kenakan riba kepada yang bukan Yahudi. Ini dari sudut realiti kan, komposisi kaum yang ada di Madinah sebelum Hijratul Rasul dan lepas Hijratul Rasul, itulah memakan masa untuk nak take over lah, mengambil alih
pasar dan akhirnya orang Yahudi itu diusir keluar daripada Madinah. Benda ni dia tidak berlaku secara drastik lah kan. Baik. Ya, menjadi amalan biasa dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliah di Hijaz. Hijaz ini mungkin tuan-tuan maklum ataupun kalau yang belum maklum merupakan nama lama bagi kawasan Saudi Arabia lah hari ini dah, yang merangkumi beberapa tempat seperti Mekah, kemudian Madinah dan lain-lain lah. Baik. Pemiutang tidak tuntut penambahan pokok ataupun modal asas pada masa pinjaman diberikan atau hutang tu dibayar, ditanggung. Baik, penambahan pokok pinjaman baru dikenakan ke atas penghutang cukup tempoh. Dia yang saya dah sebutkan sebab saya buat kajian tentang hutang. Kan? Dari sudut bagus tak bagus bukan nak puji, tidak. Bila dia berjanji okey nak bayar bila? Kan? Setahun okey, cukup setahun. Kan? Kalau cukup setahun tak apa, pinjam 100 okey, on time 1 bulan 12 katakan okey bayar 100. Tak kena riba. Tapi bila tak boleh bayar, maka dia akan kena riba. Jelas tak? Benda-benda seperti ini. Dan dia ada sebab dia. Sebabnya ialah relatif apa yang disebutkan tadi, orang Islam pada masa tu susah. Bila susah, mana mereka no choice, kan, terpaksa tidak bergantung harap kepada masyarakat yang sekitarnya, kan, masyarakat Muslim, terutama yang baru peluk Islam ini, kan, tidak disebutkan di sinilah Yahudi yang peluk Islam ke tidak, kan, tapi nak ceritanya begitulah. Orang yang terdesak ni dia akan tak apalah, bayar lebih pun bayar lebih lah, janji aku dapat duit untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu dia punya main point. Baik, dalam usaha untuk nak menunjukkan amalan riba yang berlaku pada zaman jahiliah ini, Imam Tabari juga dia kata pengambilan riba oleh orang Arab adalah pertama pemiutang ada hutang atau liability. Dalam bahasa Arab disebut ad-dain. Eja sama dengan din dan ya nun, tapi dibaca ad-dain, hutang, kan? Daripada perkataan ataupun kata kerjanya adalah sama, dana yadinu dinan agama, dana yadinu dainan hutang atau liability, tanggungan yang mesti dilunaskan oleh pihak yang menanggung, maknanya pihak yang berhutanglah ataupun yang meminjam. Baik, bila cukup tempoh matang, maka tuan punya hutang tuntut kena bayar balik. Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi ni ada dua nama, jangan keliru. Satu lagi Ibnu Arabi. Yang ni ialah Ibnu Al-Arabi, ada alif lam. Ada alif lam merujuk kepada ulama, ahli tafsir, fakih, kan? Tok fakih lah, orang alim dalam bidang fiqh yang bermazhab Maliki. Dia ada tafsir dia. Baik. Dia juga mempunyai pandangan yang sama, yang mana riba ini memang satu perkara yang cukup popular dalam kalangan masyarakat Arab, masyarakat Arab baik di Mekah maupun di Madinah. Baik. Kemudian tafsiran sebegini menunjukkan bahawa amalan riba yang diamalkan ataupun yang dipanggil sebagai riba al-jahiliyah ini ialah menambah jumlah pinjaman pokok sebagai balasan memanjangkan tempoh hutang sedia ada. Benda poin yang hampir samalah. Cuma saya tunjukkan dari sudut beberapa 2-3 pandangan ulama lah. Jadi memanjangkan tempoh matang hutang sedia ada kerana tak mampu bayar pada masa dia. Dan tidak ada satu riwayat pun yang dipetik ataupun yang diambil oleh Imam Tabari. Baik, salah satu sumber awal yang ada ialah seperti kitab-kitab tafsir ini menunjukkan bahawa sebarang penambahan yang dilakukan semasa kontrak maknanya berlakunya apa kita panggil aku nak pinjam duit ni, kan, berapa 100, kan, berlakunya kontrak hutang itu. Baik, sumber-sumber daripada beberapa kitab tafsir yang klasik ni yang lama lah seperti Tabari dan sebagainya menunjukkan bahawa penambahan hutang berlaku selepas kontrak dikuatkuasakan. Kan? Dan pada tempoh matang, bila cukup tempoh, maknanya bila katakan pinjam 1 Januari hari tu, kan,
untuk 11 bulan. Let's say, okay, 1 bulan 12 hari ni dah cukup matang kan. Maka saya pun nak kena bayar hutang simpulan tadi sebanyak RM100 lah kata tak, RM100 modal asas kan. Jadi kalau tak mampu, balik pada poin yang disebutkan tadi, tak mampu, tuan punya hutang tak apa, aku ganda. Kan, aku ganda hutang tadi. Okey, ekstra masa yang dipersetujui biasanya setahun lah kan. Kalau dulu ni dia kira secara mudah kan, setahun dan seumpamanya lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat terakhir yang berkaitan dengan riba ini diturunkan menjelang masa kenabian. Maknanya kita tahu kan ayat-ayat terakhir yang berkait dengan riba ni sebab ada 4 tahap dah kan, ada 4 tahap. Yang pertama yang diturunkan di Mekah ayat 39 dalam surah Ar-Rum. Ada lepas ni. Kemudian ni bawah ni. Dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa ada sekitar tahun ke-8 ataupun lebih lewat lagi. Ini juga ada berbeza pandangan lah. Ada berbeza pandangan. Sebahagian kata di saat-saat apa mungkin dalam 6 bulan terakhir kewafatan Nabi SAW, kerana ada sebahagian pentafsir memberikan pencerahan bahawa Nabi SAW tidak sempat memberikan kita kata syarahlah penjelasan terhadap ayat-ayat berkaitan dengan riba ini. Itu ada sebahagian kan. Tapi yang lebih penting ialah kan, walaupun ada perbezaan pandangan, yang lebih penting ialah ayat ini diturunkan, dan poin lagi ialah kita kena faham dan usaha untuk nak meninggalkan riba ini setakat mana yang termampu. Itu ialah kalau boleh semua dah dalam segenap aspek kehidupan kita. Sebab kita hari ini macam-macam. Tak boleh nak elak dah kalau kan, walaupun itu alasannya ustaz, insurans, apa lagi kan, KWSP, kemudian apa lagi, PTPTN, walaupun ditukar nama dan sebagainya, kita kena mencermati, ataupun juga kredit kad dan pelbagai lagi, kita kena beralih arah untuk tukar daripada yang konvensional kepada Islamic system. Dan itu sebagai usaha kita lah. Baik, bagaimana juga yang dah saya sebutkan, kalau soal bank Islam itu orang komen kalau dulu-dulu lah, tak betul begitu, serahkan saja kepada mereka yang bertanggungjawab dalam hal tadi. Kan, kita beri kepercayaan kepada mereka. Kalau tak betul, mereka tanggung lah. Baik, ini sebagai sampel lah. Saya tidak nak mengulas ayat ini. Ayat 275 ada di sini, terdapat kesepakatan umum dalam kalangan ahli tafsir bahawa ayat 275 hingga 278 ini adalah ayat terakhir yang diturunkan. Ini ayat terakhir yang diturunkan ini sepakat. Cuma nak tahu tarikh ni bila, tahun ke-8 ke kan? Tidaklah nak tahun ke-9 ke, mungkin tidak. Kerana ayat terakhir bermakna mungkin dalam 6 bulan terakhir kewafatan Nabi SAW. Kita ambil satu tempoh masa yang lebih selamatlah kan. Kalau nak kata 3 bulan, wallahu alam lah kan. Itu yang saya kata tadi. Tak perlu kita nak cari sampai ke akar umbi. Yang penting ialah kita memahami dan cuba apply isi kandungan ayat tadi dalam kehidupan seharian kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini mungkin tuan-tuan boleh baca dan tengok terjemahan ayat 275. Saya tidak nak bincang. 276 dan 278 hingga 278, cerita yang yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, kita juga dah bincang yang sebelum ini tentang ya ayyuhallazina amanu kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum shadiqin. Kita dah bincang kerana ayat ini adalah kan ayat 278 surah Al-Baqarah. Ini yang siri yang ke berapa, 10 ke 11 hari itu. Kan? Baik. Ya, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan, jangan tuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang tadi. Minta modal saja, kan? Dia pinjam 100, okey, kamu kena bayar 100, kan? Ekstra tak ada. Walaupun dah lebih tempoh, tak mampu, tak apa. Ambil modal sahaja. Baik, dan juga ayat 2
279 dan 280. Tuan-tuan perhati tengok. Yang bawah ini, ayat 280 ini, wa in kana dzu usratin. Sekiranya apa dia? Ada disebutkan di sini, jika orang yang berhutang itu tak mampu bayar. Jika orang yang berhutang itu tak mampu bayar on time, jika orang yang berhutang itu mengalami kesempitan hidup. Kan? Jadi beri tempuh kepada dia sehingga fanaziratun ila maisarah. Fanaziratun, maka bagilah tangguh ila maisarah. Orang kita ambil letak nama anak Maisarah, kan? Maisarah maknanya ada kelapangan. Berilah tempuh ataupun tunggu bagi tempuh sehingga dia ada kelapangan. Bahasa kita ini berilah tempuh sehingga dia ada duit lah. Kan berapa? Wa in tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu bagi sedekah duit tadi itu, kan, yang dia pinjam 100 tadi itu, minta maaf lah bang, saya tak boleh nak bayar, kan? Bukan setakat aku nak kenakan ekstra pada kamu, tak apalah, aku halalkan sebab kamu ni memang betul orang yang susah dan orang yang memerlukan duit tadi. Nah, bagi lagi. Bagi ada setengah orang dia kata ini kadang-kala lah dalam kalangan budak-budak, kan, budak-budak sekolah. Pergi sewa rumah lah, kan, sewa rumah. Dia jumpa dengan tuan rumah, pak cik, minta maaf lah, bulan ni kami tak boleh nak bayar sewa rumah. Boleh tak kami nak bayar bulan depan? Kan, tak apa, untuk bulan ni aku halalkan. Ada dalam kalangan sebahagian tuan rumah, mana masyarakat kita yang prihatin. Tak apalah, berkongsi. Aku nak berkongsi pahala dengan kamu. Contohlah. Kan? Ada juga. Jadi itulah lebih baik kepada tuan punya hutang, kan, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia tu tahu betapa besarnya ganjaran untuk membantu orang yang berada dalam kesusahan. Okey. Baik, istilah riba yang digunakan dalam ayat-ayat tadi, ada beberapa tempat tadi itu tidak berbeza dengan penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya. Okey, maknanya dari sudut maksudnya adalah samalah. Ini beberapa sampel lah daripada Imam At-Tabari, tafsir Tabari, kemudian tafsir Al-Kashaf oleh Imam Az-Zamakhsyari dan tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir, kan. Baik, Imam At-Tabari umpamanya mentafsirkan riba dalam ayat-ayat ini merujuk kepada apa yang diamalkan pada zaman jahiliah. Apa dia? Allah mengharamkan riba, clear. Jumlah yang ditambah kepada pokok modal pemilik kerana tangguh. Okey, bagi penghutang dan penangguhan bayaran balik hutang. Baik, dua pernyataan yang cukup penting di sini. Pertama ialah falakum ru'usu amwalikum. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat 279. Kan, dalam ayat 279 yang kita baca sebelumnya tadi, kan, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak berbuat, yakni melakukan perintah tentang larangan riba tu, fa'zanu, maka ketahuilah bahawa adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya kepada siapa? Kepada orang yang melakukan riba. Wa in tubtum, kalau kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, ambil modal saja, kan. Kalau dah bertaubat, ambil modal saja. Wala tazlimun wala tuzlamun. Jangan kamu menzalimi dan jangan pula kamu kena zalim, kan. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi. Ataupun istilah hari ini kita nak apa dia? Win-win. Kan, menang. Baik, pernyataan pertama ini tuan-tuan, kena ambil modal saja, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu pokok pinjaman kamu, maknanya modal asah tadi, yang serta-merta diikuti dengan frasa yang kedua, la tazlimuna, jangan kamu menzalimi, ataupun sini kamu tidak mengenaya, wala tuzlamu, dan kamu juga tidak dizalimi, tidak dianiaya. Dua-dua belah pihak lah, kan. Dua-dua belah pihak ini win-win situation. Baik, pernyataan pertama menyatakan bahawa hanya pokok atau modal pinjaman kepunyaan pemiutang. Duit RM100 tadi, contohnya, kan.
Lagipun ini hanya ibaratnya sebelah shilling. Manakala sebelah lagi itu kan dia ada dua dak. Ayat tadi tu kan dua frasa. Yang pertama ialah falakum ru'usu amwalikum. Ambil modal saja yang RM100 itu. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu menzalimi dan jangan kamu dizalimi. Baik, ibaratnya macam duit shilling lah. Maka sebelah lagi ialah la tazlimuna wa la tuzlamun. Tak boleh menzalimi dan tak boleh juga dizalimi. Kan dua-dua pihak lah. Maka kedua-dua frasa ini, ayat ini dia saling bergantung dan oleh itu satu penyataan tidak boleh dilihat tanpa melihat kepada yang lain. Maknanya ayat ini mesti dibaca secara orang panggil apa? Sekali. Tak boleh kita ambil falakum ru'usu amwalikum saja. Titik. Tak berang-berang. Kan? Ini yang kadang-kadang berlaku. Sebahagianlah. Kita tidak memahami konteks ayat ini dengan ayat yang sebelumnya dan yang selepasnya dan begitu juga mengambil frasa ayat sahaja. Kan? Sedangkan kepalanya lain, ekornya lain, kita ambil tengah-tengah. Kan? Yang membawa maksud lain. Kita boleh terjemah yang secara literal, tapi ayat tadi itu dia tidak memenuhi konteks ayat yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena beringat. Kan kadang-kadang orang ceramah pun kadang tak tahulah. Saya pun rasa wallahu a'lam. Kan? Benda-benda yang sebenarnya yang sepatutnya kita elakkan. Sebab apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, mungkin tuan-tuan ada baca buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata'amalu bil Quranil Karim. Bagaimana kita nak bermuamalah, kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada tata cara dia, kan? Secara mungkin saya dah sebutkan secara selingan, nak baca, nak mula ayat mana, nak berhenti ayat mana, bukan? Mesti faham tema ayat tadi supaya kita kita mula dan kita berhenti pada tema ayat yang betul, menunjukkan kita ni faham. Ini kadang yang banyaknya kita ni tak faham. Kan berhenti ikut dan je tak. Berhenti ibaratnya berhenti mengejut. Berhenti mengejut kalau ada passenger belakang pakcik driver bah ke, terkejutlah passenger. Kan ataupun kita selaku pemandu, okey, anak bini kita duduk belakang, kita break mengejut. Kan tidak kena pada tempat dia kita berhenti. Kan maka kena tambah ilmu, mengajilah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita, tuan-tuan. Baik. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ini yang bermazhab Hambali, menyalahkan zaman jahiliah riba diamalkan dengan memberi tempoh tertentu untuk bayar balik dan tambah bayaran yang lewat tadi sekaligus meningkatkan nilainya. Poinnya samalah, kan, untuk pusing benda yang sama, cuma menunjukkan kerencaman pandangan ulama. Okey. Poin yang sama. Baik. Kemudian pemberi pinjam setuju tangguh dan tunggu masa untuk dibayar balik dengan dapat kelebihan sedikitlah. Baik. Sebaliknya penghutang terpaksa bayar jumlah yang semakin meningkat untuk mengelakkan dakwaan mendesak daripada tuan punya hutang dan mengelakkan risiko pemenjaraan ataupun apa jualah yang boleh dilaksanakan oleh pihak yang tadilah. Mungkin biasanya kalau ada undang-undang ke, kan, ataupun yang yang kita pinjam itu orang yang berpengaruh, mungkin dia boleh mengenakan sesuatu tindakan terhadap kita sebagaimana yang saya sebutkan tadilah. Kalau dulu kampung-kampung, kan, pinjam duit, okey. Yang penanam padi ni, yang penoreh getah, kan, tak dapat bayar, akhirnya satu gelung tanah, kan, sawah ke, kebun getah ke digadaikan dan bertukar hak milik kepada tuan punya hutang tadi sebab tak mampu menanggung hutang. Asalnya kan 100 je tadi, tapi oleh kerana dah 10 tahun hutang tak bayar, contohnya begitulah. Baik. Perbincangan tentang riba sebelum Islam, zaman jahiliah dan konteks ayat ini
menunjukkan bahawa riba diharamkan. Okey, clear. Baik. Kemudian yang keduanya ialah fiqh dan riba. Kalau kita lihat dari sudut hukum fiqh, kita akan dapati beberapa tokoh lah seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia menjelaskan bahawa faedah bank adalah sama dengan riba yang jelas haram. Sebab apa? Sebab apabila kita balik kepada ayat tadi, mungkin tuan-tuan ada buat bacaan, kan? Yang diharamkan adalah ada'afal mudha'afah. Ya betul. Kerana ada pandangan dalam kalangan ataupun sebahagian daripada sarjana moden, mana ni yang Islam ni, berpandangan bahawa boleh, kan, boleh interest bank ataupun juga riba yang diharamkan itu adalah riba yang banyak dan yang berganda-ganda sebagaimana ayat yang kita bicarakan malam ini. Kalau sedikit tidak mengapa. Contohnya yang dipraktikkan oleh pihak bank hari inilah 4%, 5%, 3%, dan kalau 10% pun, kan, apakah dia zalim? Betul tak? Bandingkan dengan riba jahiliah dulu 100%. Kan? Jadi itulah sebahagian daripada alasan lah. Kan? Yang ni kena beringat. Jangan kita terpesona dengan pemikiran dan pandangan yang sedemikianlah. Jadi namun sekiranya jumlah riba yang diterima atau diberikan kecil, ia diharuskan. Kan, mereka cuba menggunakan dalil ayat yang kita bincangkan inilah. Namun pandangan ini meleset dan tidak boleh kita terima sama sekali. Ada beberapa pandangan, kan. Jadi saya pun tidak rasa nak bincangkan secara ilmiah lah, mungkin secara separat ilmiah boleh kita angkat ataupun kita bincangkan sedikitlah isu ini. Baik. Dan sebelum itu, bab kata Al-Qardawi tadi, sistem ekonomi Islam mesti bebas daripada riba. Sebab riba ni memang bermasalah. Nabi dah kata dah, kan. Akhir zaman ni kok mana-mana pun akan terkena riba. Jadi kita kena usaha. Baik, hanya sistem ekonomi Islam saja yang boleh menggunakan modal dengan betul dan baik. Justru dalam Islam memperkenalkan pelbagai konsep, kan. Dalam konteks moden ni ada takaful, kemudian ada sebelum itu adalah Baitul Mal, kan. Dan takaful ni pun atas nama Islam pun banyak juga, tapi bila nak claim duit bukan main lagi payah, kan. Macam-macam lah proses lah, prosedur yang perlu dilalui. Tapi bila kata okey saya nak jadi ahli takaful, cepat-cepat, kan. Pasal apa? Dia nak terima duit kita. Ini pun satu hal lagi yang perlu kita perhatikanlah. Baik. Jadi kerana dalam sistem ekonomi kapitalis, kita dapati, kan, mereka ni memanglah orang niaga, dia akan optimize, kan, keuntungan. Macam bank lah, kan, tuan-tuan baca berkenaan dengan kewujudan bank, kan. Daripada duit 1,000 ni, okey, dia boleh, orang deposit 1,000, dia boleh bagi pinjaman kepada 10 orang menggunakan apa dia? Bahasa sembang kedai kopinya air liur, kan. Menggunakan pinjam sajalah, menggunakan atas dasar keyakinan peminjam tadi. Baik. Kemudian Al-Quran dari awal risalah nubuwah ataupun kenabian lagi, kita lihat begitu mengambil berat, mementingkan golongan yang terutama dalam kalangan mustad'afin. Kerana orang Islam pada zaman awal itu memang apa kita panggil, orang kata panggil sesak-sesak belaka. Sesak ni bukan jam, bukan padat, maknanya miskin, kan. Yang sebatang kara hijrah kemudian tinggalkan harta di Mekah, kecuali lah beberapa yang memang dah otak bisnes lah daripada zaman Mekah lagi, bila datang ke Madinah, kan, pinjam duit sikit, tanya mana pasar, kan. Itu memang Allah bagi kurniaan yang hebat kepada beberapa orang sahabat yang kita maklumlah. Baik, jadi Al-Quran berusaha untuk nak jaga golongan mustad'afin ni, kan, supaya mereka ni tidak dieksploitasi ataupun tidak ditindas oleh golongan kaya. Dan kalau dalam konteks ini Al-Quran dia mencela riba dan mengharamkannya kerana riba pada hakikatnya merupakan kekuatan tambahan ataupun menjadi satu peluang kepada orang yang kaya untuk terus kaya dan berkuasa, kan.
landlord, tuan-tuan tanah dulu kan, ataupun orang kaya hari ni, apakah orang kaya nak mengajar orang lain menjadi kaya juga? Orang kaya yang betul baik hati, ya kan, macam juga orang ceritalah antara bos dan leader. Kita nak cari ketua, kita cari leader kan, kerana dia akan memimpin tangan kita, okey, untuk kita untuk bergerak sama-sama. Adapun bos kan, dengan sifat dia bos lah, bukannya berjalan bergerak seiring, tidak begitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, pukul 10 malam. Jadi dalam konteks ini Al-Quran mencela riba, mengharamkannya kerana dia bagi tambahan ekstra kepada orang kaya, sedangkan orang yang fakir, miskin, orang yang mengalami kesusahan tadi itu nak bayar hutang, bukan setakat nak bayar, untuk hidup seharian pun kan, pun payahlah, sehingga riba menambahkan beban, menambahkan penderitaan golongan yang mustadafin tadi kan, dengan lipat kali ganda dan seumpamanya lah. Dan Al-Quran menekankan bahawa orang yang sebegini harus dibantu, bukan dieksploitasi. Mungkin pada peringkat awal orang nampak Islam ini dianuti oleh golongan mustadafin. Orang kaya tak. Satu sudut betul lah kan, kalau zaman dulu-dulu satu sudut lah, tapi sudut yang lain, ya jangan kita terus mengeyakan. Kan orang kaya ni biasa dah biasa dengan kemewahan, maka mungkin dia akan tanya, kalau aku masuk Islam, apa manfaat yang aku dapat? Kan? Sebagaimana juga hari ni saya pernah mengajar satu subjek tahun bila 97 rasanya di UTM, masa tu join part time. Jadi mengajar subjek akidah ketuhanan dan sains. Bagi yang kelas space ni, UTM Space Pekan, semester 3. Ada seorang pelajar saya, Cina. Ni orang dewasa lah. Dia bersetuju bahawa Islam is the best religion. Tapi dia kata saya tak boleh nak accept. Pasal apa? Too many regulations. Ada banyak peraturan. Kan? Saya tanya peraturan apa? Dia kata peraturan berjudi tak boleh, minum tak boleh. Tuan-tuan boleh faham lah kan. Jadi yang ataupun yang sewaktu dengannya. So saya tanya balik, are you Buddhist? Kan? Dia kata ya. Kan? So apa yang ada dalam agama kamu, bukankah itu juga ada peraturan ataupun pantang larang? Kan? Maknanya secara tak langsung, okey, dia menerima akan kebaikan dalam Islam, tapi kan mungkin dari sudut background keluarga, biasalah hari ini orang yang beragama secara warisan, kan tak kira apa agama mereka agama, mereka dibesarkan dalam agama, tapi tak tahu erti bagaimana nak menghayati agama itu sendiri. Kan? Tak tahu sebab dah lahir automatically agama sekian, yang Muslim lah, yang Hindu lah, yang Buddhis lah kan. Bila tanya tak tahu apa erti beragama. Kan? Mungkin tuan-tuan boleh baca satu buku yang apa? Ustaz Asrizal Amrul Jamil kan. Dia buat satu satu penyegaran lah daripada buku Maza Yani Intima'i fil Islam, buku Dr. Fatri Yakan ni, apa erti saya memeluk Islam. Mungkin tuan-tuan nak bacalah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi Quran juga menuntut orang kaya bagi wang, bagi duit, yakni membantu orang miskin dan yang kurang bernasib baik. Justru di situlah adanya konsep sedekah, adanya konsep zakat. Kan? Sekiranya penghutang itu masih tak boleh nak bayar, hutang mereka tepat pada masa dia, maka mereka mesti boleh diberikan tempoh kan, tanpa sebarang beban tambahan. Ini terpulanglah kepada mereka. Mungkin kalau dalam konteks yang hari ini kita pinjamlah 100, 200 ke 1000 ke contohlah kan. Dah lama dah member ni tak bayar, lainlah. Nampak kereta baru, beli kereta boleh. Yang tu kacau.
Kan memang dia tak nak bayar dah hutang kita. Tapi kalau betul-betul kita pun tengok kehidupan seharian, kan memang dia ni memang tak ada can dah nak bayar hutang aku ni 100, kan. Cuma dia segan nak minta pelupusan. Kalau gitu kita lah dah tahu dah memang dia tak boleh nak bayar, tak apalah bang, saya halalkan hutang abang. Kan. Sebab kata tadi lah nah 100, bukannya dia kata okey, kalau boleh aku nak pinjam lagi. Itu melampau pula. Kan. Baik. Dan kalau kita melihat dari sudut sejarah, sebab penurun ayat-ayat ini merujuk kepada 4 tahap pengharaman riba pada zaman jahiliah. Kehidupan orang yang tidak bernasib baik dalam bidang ekonomi, ada yang fakir, miskin, anak yatim, kan, dan sebagainya yang dieksploitasi oleh golongan yang kaya dari sudut ekonomi. Dan pada masa itu ini sikap, bukan siakap, sikap dan perasaan nak tolong menolong ini, kan, sesama umat Islam. Masa tu belum ada lagi, tapi tidaklah begitu ketara, kerana dia tengoklah yang perlu Islam, kan, orang yang kaya dan sebagainya, masih belum wujud lagi kesedaran secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat pada masa itu. Tidak semudah yang kita jangkakan lah. Okay? Kalau ada orang kurang bernasib baik memerlukan wang untuk keperluan seharian, kan, yang daruri, contohnya makanan, pakaian, rumah, kan, itu menjadi satu keperluan daruri. Kan dalam Islam ada 3 dak. Satu ialah daruri, yang kedua ialah hajiah, kan, kehendak, yang ketiga ialah tahsiniat. Kan, yang keperluan, kehendak, dan satu lagi ialah sebagai pelengkap ataupun untuk nak bermewah. Ini kadang-kadang masyarakat kita ini dah terbalik. Sebenarnya dia tak mampu pun nak pakai kereta sekian. Dia hanya mampu, kalau saya sebutkan sebagai contohlah, dia mampu untuk nak pakai kereta yang dia boleh bayar secara angsuran bulanan 400. Kan, patutnya kamu pakai yang ni. Tapi dia pergi bayar 600 ataupun 700. Biar apa-apa asal bergaya. Akhirnya 300 tadi tu hilang. Kan? Itu sebahagian lah. Kan? Nak kata apa? Baik. Kemudian yang mengenakan faedah yang tinggi pun masih ada dalam konteks zaman awal sebelum merdeka ni, daripada zaman Melaka lagi, Chetty. Chetty ni satu keturunan India, Chetty, kan, Chetia. Tuan-tuan boleh bacalah Taib Chetia keluar. Okay. Dia yang orang kaya ni dia bagi pinjam. Samalah juga kita ni adanya ahlung, kan. Ada peminjam ataupun pinjaman wang berlesen, dan juga ada ahlung, kan. Mungkin kita tidak terlibat, ada saudara mara kita terlibat, nak lepas daripada ahlung ni memang cukup-cukup sengsara lah. Baik, dari sudut yang lain pula, punca sebenar masalah ini ialah sistem ekonomi dan keuangan kita. Ini kata ini Profesor Nazari lah daripada Universiti Melaya. Dia kata kita umat Islam ni berpegang kepada apa dia? Industri hutang ataupun amalan riba. Hari ini boleh kata menyeluruh dah. Orang beli rumah, kan, 5 buah rumah dia boleh beli. Bijak, kan, contohlah, rasa bijak lah, tapi dia hidup dalam hutang. Apa salah saya takkan nak beli rumah? Tak boleh ustaz, kan. Kita buat pinjaman bank lah, kemudian kita ambil MRT in case kalau kita mati ke, insurans akan cover balik. Tapi ingat betul lah cover balik, kan. Itu bergantunglah kepada kefahaman dan kehendak masing-masing. Amalan sistem banking sistem negara sama dengan barat, iaitu bank akan mencipta wang baru apabila dia bagi hutang kepada pelanggan. Dan pihak bank sebenarnya dia tidak perlukan deposit daripada mana-mana pihak untuk bagi hutang kepada pelanggan. Saya ambil ini daripada newspaper lah, kan, Profesor Ekonomi daripada Universiti Melaya. Jadi bahkan hutang yang diberikan tadi akan direkodkan sebagai deposit dalam akaun peminjam untuk menunjukkan situasi seolah-olah depositnya tinggi
dan bahawa deposit inilah yang menjadi sumber dana untuk bagi hutang. Kan? Macam duit kita lah, kita sebagai saving account dalam bank ABC. Kan? Jadi kita dah, bila kita dah sign tu buka account, kan, bermakna kita dah mengizinkan kepada pihak bank untuk nak pusing modal duit kita, kan. Cuma dia tidak menetapkan berapa keuntungan. Yang mungkin tuan-tuan perasan ke tidak, keuntungan kita dah menyusut 1/4/5 dah, 80%. Betul ke? Saya tengok, kan, aku ni rugi ni sejak PKP ni 80%. Kan, kurang dia punya keuntungan. Sama ada kalau yang riba orang panggil interest ataupun dividen, kan, ataupun yang keuntungan lah hasil daripada simpanan kita, sama ada dalam Islamic banking system ataupun yang konvensional. Kan, mungkin bagi kita ni orang Islam ambil yang Islamic banking lah. Baik. Kemudian yang sebelum kita berhenti, ada satu lagi ialah sistem pentadbiran, sistem perbankan negara perlu meningkatkan pelaburan risiko dan tidak hanya fokus kepada penjanaan keuntungan berasaskan produk menerusi hutang. Hari ini adalah terma-terma pembiayaan hutang dan pelbagai lagi lah, kan. Dan saya pun tidak berhasrat nak bincang dari sudut detail, kan. Dan ada sedikit perbezaan lah dari sudut aplikasi antara Middle East dengan kita, misal kata produk tawarruk dan seumpamanya. Baik. Dan sistem riba. Sistem riba ni dia bagi kesan yang cukup dahsyat ataupun buruk kepada kehidupan kita. Mungkin kita rasa tidak. Macam kredit kad. Kan, kredit kad kita guna, kan? Tapi bila kita lewat bayar, kita akan kena denda. Kan? Berapa-berapa. Kadang-kadang benda-benda sebeginilah atas nama penalti dan sebagainya, kan, tadilah asalnya adalah riba. Maka sebaik-baiknya, saya ingat lagi satu kata-kata Dr. Zaharuddin lah, dan dia pun ada buku dia, ini sebagai contoh lah buku, mungkin tuan-tuan boleh baca. Jadi macam kredit kad sendiri pun yang masih lagi menggunakan apa yang konvensional ni, beralihlah kepada yang Islami. Sekurang-kurangnya begitu. Walaupun saya pakai konvensional, okey, cukup masa saya bayar, kan, tak ada kena interest apa pun, betul lah. Tapi apabila kamu dah terlibat dengan konvensional sistem, paling tidak kamu secara tak langsung mendukung sistem tadi, maka beralihlah daripada yang konvensional kepada Islami. Baik, sebagai kesimpulan perbincangan ringkas kita pada malam ini, Al-Quran menerangkan riba ini ada 4 tahap kita bincang. Pertama, riba yang tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Ini surah Ar-Rum yang diturunkan di Mekah. Kemudian yang kedua ialah sebagai pelajaran atau pengajaran kepada umat Islam, yang kita bincang ayat 278 surah Al-Baqarah. Kan? Tinggalkanlah saki-baki riba ada. Kan? Dan riba ini diharamkan kepada orang Yahudi, lalu mereka ambil atau mereka makan dan Allah menyeksa mereka. Ini juga ada dalam surah An-Nisa. Kemudian yang ketiganya ialah yang kita bincang ini, dan yang keempatnya ialah mengharamkan semua bentuk. Inilah yang kadang-kala kita kena beringat juga. Ada sebagian orang macam ayat solat lah, wala taqrabus salata wa antum sukara, dia ambil ayat tu, bolehlah kita nak mabuk-mabuk, kan, sedangkan ayat tadi telah pun dimansuhkan hukumnya. Ayat ni pun sama, kan. Kalau kita ambil ada ayat Quran ni, kan, riba yang dilarang hanyalah riba yang buruk ataupun yang berlipat ganda saja. Yang saya katakan tadilah, 3% tidak berlipat ganda, 10% pun okey lagi, bermakna boleh. Sedangkan ayat yang keempat daripada 275 sehingga 281 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala secara total mengharamkan riba. No excuse, tidak ada maaf bagimu. Kan, maknanya tidak ada pilihan, tak perlulah nak kona cari alasan. Walaupun di sana ada lagi segelintir ilmuwan Islam ini cuba cari jalan untuk menghalalkan yang sedikit ini. Memang adalah di sepanjang zaman makhluk-makhluk yang sebegini. Jadi sebagai kesimpulan,
terakhir kita bila kita berbicara tentang seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman, dan kita pun mudah-mudahan tergolong dalam seruan tadi. Maka poin pertama, buatlah setakat mana yang termampu, laksanakanlah segala perintah Allah Taala, dan kalau ayat tadi berupa tegahan, berupa larangan, juga tinggalkanlah dan azamkanlah untuk nak meninggalkan setakat mana yang termampu juga. Mungkin ada kalanya kita rasa saya belum bersedia lah. Dan hari ini alhamdulillah dalam sistem perbankan dan keuangan Islam, tepuk dada tanya selera, kita ada pilihan. Dan kita ada pilihan, mudah-mudahan kita terselamat daripada unsur-unsur riba walaupun debu-debunya. Jadi saya kira sekadar itulah tuan-tuan pada malam ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian tentang riba ini ada manfaatnya, dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan kejahilan diri saya. Dan sebelum kita berhenti, siapa-siapa yang nak nak menyumbang sebagai dana pengoperasian program-program yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan dijalankan oleh Akademi Tadabbur Malaysia ini, bolehlah berbuat demikian pada akaun yang tertera. Jadi sekali lagi jazakumullahu khairan katsira, terima kasih atas perhatian dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.